Assalamualaikum. Berjumpa lagi di dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi video seram. Dan kali ini saya tunaikan permintaan saudara Haziq. Saudara Haziq mahu saya kongsikan kisah seram di mana secara tidak sedar mereka telah tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia. Saya telah dapatkan satu kisah seram yang menarik dan insya-Allah saudara Haziq dan korang berpuas hati. Okeylah, tapi sebelum tu seperti biasa, sekiranya korang masih belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe di bawah. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Dan juga, jangan lupa tekan butang like. Okeylah, apa kata korang tonton video ni sehingga habis. Jom! Peristiwa ni berlaku pada tahun 2011. 3 tahun selepas aku konvo pada tahun 2008. Pada tahun 2010, aku dapat offer kerja dengan sebuah bank di Kuala Lumpur. Jawatan aku tu, aku perlu banyak outstation. Sekaligus aku jarang berada di rumah. Alhamdulillah, aku dapat sewa sebuah kondo walaupun harganya agak mahal. Sepanjang 1 tahun, iaitu dari tahun 2010 hingga 2011, aku hanya tinggal seorang diri. Sebab lebih privacy dan lebih selamat. Tak perlu nak berkongsi dengan orang lain yang aku sendiri tak pasti perangai rakan serumah. Lebih-lebih lagi jika kita tak kenal latar belakang mereka. Penghujung tahun 2011, masa tu aku tengah bercuti di kampung. Aku dapat satu panggilan dari nombor yang aku tak kenal. Aku pun jawab. Borak punya borak, rupanya kawan lama aku masa di universiti, tapi lain bidang dan fakulti. Nama dia Firdaus. Dia call aku sebab nak sewa rumah dengan aku sekali. Pada mulanya aku agak pelik. Macam mana dia boleh tahu aku tinggal seorang? Dan macam mana dia boleh dapat nombor telefon aku? Beberapa hari lepas tu aku balik KL dan jumpa dia. Bincang soal sewa rumah, walaupun aku sendiri macam blur. Bagaimana aku boleh setuju dia jadi housemate aku? Pada awal 2012, Firdaus pun masuklah ke dalam rumahku. Dia guna bilik yang dekat dengan dapur, walaupun ada 2 lagi bilik kosong di depan. Bilik yang dipilih tu agak sempit dari bilik-bilik yang lain. Malam pertama dia duduk dengan aku, kami makan sama-sama. Cuma pada masa solat je aku tak perasan sebab dia memerat dalam bilik. Lepas tu kami sama-sama lepak tengok TV sambil aku ceritalah bidang kerja aku yang kerap outstation. Dia pun macam okey je. Dia cerita dia selalu sibuk kerja. Kadang-kadang terpaksa balik lewat malam pukul 1 ke 2 pagi. Aku tak syak apa-apa sebab bagi aku normal lah kalau kerja di KL ni balik pukul 1-2 pagi. So habis situ je pada malam tu. Hampir 6 bulan aku duduk serumah dengan dia. Dalam tempoh tu aku hanya ada di rumah dengan dia 2 hingga 3 minggu je. Selebihnya banyak outstation. Satu pagi tu aku terserempak dengan jiran aku. Dia bertanya khabar. Dia tanya aku, Adam duduk seorang ke atau dengan kawan? Tak adalah bang, saya duduk dengan kawan. Kami berdua je. Ya ke? Tanya jiran tu dengan penuh muskil. Lepas tu dia macam cepat-cepat beredar dari aku. Tapi aku tak ambil kisah sangat pun pasal jiran aku tu. Berlalu macam tu je. Masa terus berjalan. Tiba bulan puasa, si Firdaus ni cakap dekat aku. Sepanjang bulan puasa, dia kena balik kampung. Dia dah mohon cuti sampai raya. Aku okey je lah. Tak banyak tanya. Tak tanya lebih-lebih. Habis puasa dan raya, dia pun balik dari kampung. Kebetulan aku tak banyak kerja. So, bolehlah aku luangkan masa dengan dia. Maklumlah, mood raya kan 1 bulan. Pada malam tu, pada pukul 2 pagi, aku nampak dia di dapur, tengah masak-masak. Aku dah pelik, kenapa dia masak tengah-tengah malam? Sebab dia baru je makan dengan aku. Itu tak apa lagi. Aku masih buat tak tahu je lah. Selang berapa lama lepas tu, dalam 3-4 hari lepas peristiwa masak tu, aku balik lewat malam. Dalam lebih kurang pukul 3 pagi.
Masuk je dalam rumah, aku dah mula meremang bulu roma. Rasa semacam je dalam rumah tu. Aku tergerak hati nak tengok bilik dia. Macam gelap je. Aku ketuklah pintu. Dia bangun buka pintu dengan muka mengantuk. So aku lega sebab ada kawan dalam rumah. Esok pagi tu aku tak masuk kerja. Masa tengah buat sarapan pagi, dia call aku. Cakap semalam dia tak balik rumah sebab balik kampung. Aku terus terdiam. Tiba-tiba aku rasa seram sejuk. Aku dah mula terfikir, ini kali kedua aku kena usik. Aku masih berfikir positif lagi. Aku anggap tak ada apa-apa, hanya hayalan. Disebabkan aku ambil cuti 2-3 hari, aku terajalah kemas-kemas rumah yang dah berselerak macam tongkang pecah. Kemas punya kemas, aku macam pelik. Kenapa depan pintu bilik dia banyak sarang laba-laba? Macam pintu tu tak pernah orang buka. Sekali lagi aku hairan. Kejadian berikutnya berlaku bila aku baru balik di Sabah selepas 2 bulan kat sana. Dalam keadaan yang penat dan tersangat letih, aku masuk ke dalam rumah dan tengok dia tengah layan movie cerita hantu. Aku yang dah penat sangat terus masuk ke bilik dan tertidur. Aku terjaga kira-kira pukul 4 pagi. Sayup-sayup dalam bilik aku terdengar orang sedang berborak di hall. Aku teruja nak tengok siapa yang datang malam-malam buta. Aku nampak Firdaus sedang borak seorang-seorang. Macam nak terkeluar jantung aku sebab aku dengar macam ramai orang tengah berborak dengan dia. Sepanjang 3 tahun aku tinggal serumah dengan dia, jiran-jiran aku yang baik hati selalu tegur aku supaya pindah rumah atau pagarkan rumah. Tapi aku je yang tak ambil kisah pasal tu sebab aku tak pernah kena kacau pun dengan sebarang hantu. Pada satu hari tu, Firdaus telefon untuk jemput aku datang kenduri ke rumahnya pada hari raya yang ke-7, dan dia juga jemput 2-3 orang kawan-kawan yang lain untuk hadir sama. Pada hari raya yang ke-7 tu, aku dan kawan-kawan dari universiti yang sama gerak ke Johor bersama-sama. Lepas 3-4 jam sampailah kami ke rumah dia, walaupun sesat juga sebelum jumpa rumah Firdaus ni. Dan sepanjang sesat itulah aku call dengan dia minta bagi arah ke rumah dia. Sesampainya di rumahnya, dah agak lewat petang. Orang pun dah ramai yang balik. Keluarga dia tanya, cari siapa? Aku jawablah, cari Firdaus. Abang si Firdaus ni kenal aku. So, dia jemput aku makan dulu. Nanti borak lagi katanya. Lepas makan dah kenyang perut, abang dia jemput masuk ke dalam rumah. Maka bermulalah sesi soal jawab. Macam mana kau tahu ada kenduri arwah ni? Tanya abang Firdaus. Oh, Firdaus yang jemput. Dia call belum puasa hari tu. Dah lama ke kau kontak dia? Tanya abang Firdaus lagi. Dah 3 tahun kami tinggal serumah. Sejak 2012 lagi. Adam, kau tak tahu apa-apa ke? Ke kau tipu aku? Tanya abang Firdaus lagi dengan muka yang lebih cuak. Taklah, jawab aku ringkas. Lalu aku tunjuk last contact dalam handphone aku. Abang dia terkedu dan terkejut bila tengok handphone aku ada mesej dan call dari Firdaus. Akhirnya ayah dia datang dan tunjukkan surat kematian Firdaus. Jelas terpampang Firdaus dah meninggal 2 tahun lepas akibat denggi. Terlopong mulut aku, lemah habis kepala lutut. Kami semua terdiam dan tergamam. Dengan siapa aku tinggal selama tempoh tu? Macam, bagaimana kalau peristiwa ini berlaku kepada korang? Mesti seram kan? Saya harap saudara Haziq dan korang berpuas hati dengan pengalaman seram kali ini. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang menarik, sila tinggalkan di ruangan komen. Saya akan cuba tunaikan sebaik mungkin, InsyaAllah. Okeylah, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.